Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan, Setiausaha Bandari dan para JK yang dimuliakan dan dihormati Imam Maghrib pada petang bahagia ini, dan juga Imam Tarawih sebentar lagi, dan juga Bilal yang menyeru kita datang ke masjid, dan juga Siap yang menyediakan tempat penceramah dan menyelia saf-saf salat. Khususnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang diberkati Allah, yang diredai Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kita kepada Allah SWT kerana kita selalu memohon doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada Rejab dan Sya'ban, dan sampailah jiwa kami menikmati Ramadan, dan sampailah kita ke Ramadan. Besar Ramadan ini, besar artinya dalam hidup kita. Ramadan ini memberi peluang kepada kita untuk menampung apa yang tak cukup pada tahun lalu. Setiap kali kita menyambut Ramadan, kita berusaha menyambut sepenuhnya. Adakah sempurna 100%? 100% kalau kita lihat, satu persatu, tak pernah sempurna. Kalau saya lah, tak pernah sempurna. Yang terlepas tu banyak lubang, banyak lagi lubang, banyak lagi cari sana cari sini. Itu kita minta datanglah pula kepada kami, kerana kita nak sempurnakan yang apabila tahun ini yang berlalu, kita minta pula tahun depan biarlah kita sampai pula. Kerana tahun ini adakah kita sempurna 100%? Terpulang. Kalau saya tak pernah rasa sempurna 100%. Ada saja cari sana cari sini, diberi peluang pula tahun depan untuk kita sempurnakan. Itulah Ramadan yang tak akan kata seperti orang yang dahaga, sentiasa dahaga kalau orang tahu Ramadan ini. Kerana apa? Kerana nak menyempurnakan yang itu antara yang kita minta. Selalu kita jumpa Ramadan, dan kita berharap Ramadan itu Ramadan terbaik kepada kita tahun ini. Kita buat yang terbaik. Tahun depan kita mahu pula, apabila kita lihat ada juga sikit sebanyak, tahun depan kita bina pula, kita buat lagi yang terbaik. Begitulah sehinggalah akhir hayat. Setelah akhir hayat kita dengan bulan Ramadan, itulah kita bebas daripada neraka. Itqun minan nar di akhir sekali. Jadi pada petang bahagia ini, itu sebagai pembukaan. Sebab pada petang bahagia ini kita akan berkongsi bab Ramadan. Pertamanya kita berkongsi apakah erti Ramadan. Yang kedua, apakah erti puasa. Yang ketiga, keutamaan Ramadan. Yang keempat, kenapa kita berpuasa? Kenapa kita ini diwajibkan berpuasa? Yang kelima, apakah tujuan puasa? Apakah tujuan puasa? Yang keenam, bagaimana Nabi menyambut puasa? Dan yang ketujuh, bagaimana yang ketujuh, sedikit tentang solat tarawih. Sedikit solat tarawih kalau sempat. Kalau tak sempat, setakat Nabi menyambut puasa. Jadi yang pertama tadi, apakah erti Ramadan? Apa kaitannya kita ni dengan Ramadan? Itulah yang perlu kita ketahui erti Ramadan, kerana berkait rapat dengan Ramadan yang kita puasa. Kenapa puasa tu dia bulan Ramadan? Jadi Ramadan itu maknanya panas terik, seperti batu panas di pancar matahari setelah sekian hari. Itu Ramadan, panas. Dan Ramadan itu juga dikatakan kepanasan kerana cahaya matahari.
teruknya kesan panas matahari. Sebab itulah Ramadan. Ramad itu artinya panas. Jadi apa kaitannya? Kaitannya ketika Nabi menerima fardu Ramadan, ketika itu panas. Ketika itu panas. Dan datanglah hadis, man sama Ramadan imanan wahtisaban. Jadi Allah nak uji, nak fardukan Ramadan. Pilih ketika waktu panas. Tak boleh makan, tak boleh minum. Ketika mana? Ketika mula-mula itu ketika waktu panas. Panas terik. Dan musim pula musim panas. Musim panas siang-harinya panjang. Kalau musim sejuk, negara yang ada musim sejuk dan musim panas, musim sejuk siang-harinya pendek. Nak uji. Sebab itulah siapa yang berpuasa Ramadan, iman dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh penghitungan, dia diampun dosa-dosa yang lalu. Jadi itu Nabi terima Ramadan ketika panas. Dan ketika itulah tak lama kemudian kena berperang Badar. Ketika itulah juga kena perang Badar. Panas terik. Dan ketika itu dan tak boleh makan dan minum. Apabila berlaku perang, adakah tentera yang kenyang menang, tentera yang lapar yang kalah? Apabila berlaku perang, tentera yang tak makan ni menang. Kerana apa? Kerana penuh keimanan. Panas ke, terik ke, sejuk ke, bagi orang yang taat kepada Allah ni tidak ada apa-apa pun. Panas ke, terik ke, Tuhan letak tengah panas, itu adalah ujian. Nak taat atau nak terima keimanan. Jadi orang yang penuh keimanan tidak ada apa-apa masalah. Walaupun dipanas. Dan di ketika itulah kena berperang. Tidak ada apa-apa masalah. Itulah man shoma Ramadan iman wa ihtisaban. Dan Nabi terima puasa Ramadan itu ketika itu panas. Itu ujian, nak uji keimanan kita. Ada orang puasa malam. Puasa malam mungkin bersahur pukul 7 malam, berbuka balik pukul 7 pagi. Apakah puasa itu berbeza dengan puasa yang kita berpuasa? Tentulah berbeza. Kalau puasa waktu malam, semuanya boleh berpuasa. Kerana apa? Kerana dianggap tidak ada apa-apa pun cabaran. Tapi cubalah puasa siang hari, musim panas pula. Itulah kita dengan Allah. Tapi dengan penuh keimanan tidak ada apa-apa pun. Orang yang penuh keimanan seperti kita berpuasa, keimanan itu kita tak tahulah iman kita sejauh mana. Kita yang tahu iman kita. Tapi kita sedang upaya dengan penuh keimanan yang ada pada kita. Tadi kita terus berpuasa dan kita hadapi dengan sebaik-baik yang termampu oleh diri kita. Itulah puasa pada bulan Ramadan. Itulah kaitan dengan keimanan, nak diuji lah. Seperti tentera Talut dahaga. Tentera Talut ni dahaga sampai di satu sungai dilarang untuk minum. Falamma fasala Talut bil junud ka inna Allah mubtalikum binahar. Diuji dengan satu sungai dan dilarang minum kecuali biadin ghurqah, illa biadin ghurfah. Maknanya kecuali dengan cedukan satu tangan saja. Nak berperang ni tak boleh makan, berpuasa dia kena berpuasa. Panas. Jaluk itu tentera yang besar. Nak lawan tentera yang besar, ditahan makan minum. Sekadar cedukan tangan saja yang boleh. Yang minum sepuas-puasnya, qalu ma la taqata lana al-jaluta wa junudi. Qala allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim kam fi'atan qalilatan ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Orang yang minum penuh itu surrender. Kami tak mampu untuk lawan Jalut. Yang tak minum tu kami tetap berjuang. Siapa yang benang? Yang ni yang benang. Itu Tuhan dah tunjuk kepada Nabi dulu pun yang benang itu orang yang beriman. Keimanan, penuh dengan keimanan yang menang. Begitu juga tentera Mesir dahulu kalah dengan Israel pada 1969, kalah dan beberapa wilayah jatuh ke tangan Israel. Tanya Syekh Azhar pada itu Syekh Mahmud, bagaimana Tuan Syekh Azhar, bagaimana perang dalam bulan Ramadan. Perang dalam bulan Ramadan. Sadat pada itu mengisytiharkan
perang pada bulan Ramadan. Terkenal dengan perang Ramadan. Kalah Israel pada perang Ramadan. Terkenal dengan 6 Oktober. 6 Oktober itu ialah perang Ramadan. Orang kafir dia tak sebut perang Ramadan. Orang Islam sebut di istilah perang Ramadan. Kerana Syekh Azhar mengisytiharkan perang Ramadan. Benar, boleh ambil lagi wilayah. Dan apabila benar, berdamai. Itu politik negara Mesir. Itulah Ramadan. Itu Ramadan yang datang kepada kita ini. Itulah makna Ramadan panas. Kerana Nabi menerima puasa itu ketika panas. Sebab itulah kita berpuasa pada Ramadan. Dan selepas itu ada Ramadan jatuh ke musim sejuk, ada Ramadan masuk musim panas. Tapi asal-asalnya ketika musim panas. Nak uji keimanan. Dan seterusnya, apakah erti puasa? Barulah kita pergi kepada erti puasa. Puasa artinya imsak, menahan diri pada sesuatu. Seperti dalam surah Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukalliman nas. Maknanya Siti Maryam apabila dia melahirkan Nabi Isa AS, dia bernazar tak akan bercakap. Ini aku berpuasa. Aku bernazar berpuasa kepada Tuhan yang Maha Pemurah, tak akan bercakap. Bermakna dia sebut dia puasa, iaitu dia tahan daripada bercakap. Bila orang tanya, dia tunjuk kepada Nabi Isa. Nabi Isa yang bercakap. Jadi bersihlah Siti Maryam ini daripada kekejian yang orang lempar kepadanya, yang orang tuduh kepadanya. Sebab budak, bayi yang baru dia lahir mustahil boleh bercakap, tapi dia boleh bercakap. Boleh bercakap, aku ni Rasul, aku dipesan dengan solat dan zakat selagi mana aku madum tu hayya. Itu Nabi Isa, itu Siti Maryam. Dia kata dia berpuasa kerana menahan diri daripada bercakap. Itu makna puasa pada puasa. Jadi kalau kita lihat puasa ini penuh dengan ketakwaan. Jadi kita ni kena puasa sepanjang masa kita, setiap detik, setiap saat, setiap masa. Tak kira sampailah ke akhir hayat kita kena puasa. Jadi apakah dimasukkan puasa sedemikian? Puasa itu maksudnya kita naklah tahan diri pada perkara yang haram. Kita tahan diri daripada perkara yang Allah murka. Kita tahan diri daripada perkara yang Allah larang. Berpuasalah tu. Bersabarnya kita menahan diri daripada perkara yang larang. Itu pun dia kira berpuasa kerana kita menahan daripada perkara itu. Bermakna hari raya. Hari raya adakah kita kena puasa? Hari raya pun kita kena puasa. Tapi bezanya pada hari raya kita dibenarkan makan dan minum. Haram pula kalau tak makan tak minum. Kalau tak makan tak minum, kalau nak puasa sepenuhnya memang haram. Tapi hakikatnya kena puasa. Mata kena puasa, tak boleh lihat perkara yang hiburan sepanjang masa. Buka televisyen, buka channel hiburan, tengok sepanjang masa. Adakah begitu kita menyambut kemenangan kita berpuasa? Itu tidak dikira. Adakah telinga boleh mendengar apa saja pada hari raya? Kena berpuasa telinga. Mata kena puasa. Itu dia katakan menahan diri daripada sesuatu. Termasuklah pada hari raya. Makanlah, minumlah pada hari raya. Tetapi yang lain kena puasa. Itulah silap orang kita. Di antara orang kita, bulan puasa bergembira. Bergembira dengan apa? Dengan muzik, dengan hiburan. Sebenarnya hari raya itu hari kemenangan. Hari kemenangan. Bukan begitu kita menyambut kemenangan. Kemenangan kita menahan daripada nafsu segala-galanya itu. Kita diberi kemenangan hari raya, hendaklah bersyukur dengan tahmid, takbir, la ilaha illallah, dengan penuh kesyukuran, taat kepada Allah. Bukannya perkara yang makruh, bukan perkara yang dilarang. Jadi hari raya anak-anak muda jumpa pasangan, kemudian pergi ke tempat lain. Itu terserahlah kepada pendidikan masing-masing. Tapi kalau nak kira, bukan begitu caranya untuk menyambut kemenangan. Berpuasa bermakna kita berpuasa sepanjang kita. Walaupun hari raya kita dibenarkan makan dan minum, tetapi yang lain wajib berpuasa yang lain. Itulah makna puasa dari segi bahasa.
pada istilahnya puasa ini ialah tahan diri pada makan dan minum daripada terbit fajar sehinggalah tenggelamnya matahari. Itu puasa pada disebut di situ tak makan tak minum. Adakah tak makan tak minum itu menjadikan kita puasa yang sebenar-benarnya? Kalau mengikutnya ada satu hadis, ada orang berpuasa hanya berlapar dan letih kerana tak makan tak minum, puasanya kosong. Puasanya kosong. Kerana apa? Kerana mulutnya tak berpuasa. Mulutnya suka mengumpat dalam puasa. Jadi puasanya kosong. Bermakna puasa ini bukan sekadar tak makan tak minum. Bukan. Jadi puasa ini hendaklah berpuasa sepenuhnya. Tangan kena berpuasa daripada perkara-perkara yang dilarang. Hidung, mulut, telinga, terutama sekali lidah kita tu jangan suka sebar-sebar fitnah dengan guna WhatsApp, dengan guna Telegram. Itu adakah kau bulan puasa kalaulah masih lagi sedemikian sebar fitnah, jadi letih sahajalah. Bermakna puasa ini bukan sekadar tak makan tak minum. Bukan. Kalau tak makan tak minum, tak adalah hadis yang menerangkan demikian. Ada orang puasa dapat kosong kerana mengumpat. Jadi mulutnya, lidahnya tak berpuasa. Lidahnya tak berpuasa. Tangan, jangan asyik sebar-sebar maklumat yang palsu. Suka-suka saja sebar maklumat menggunakan aplikasi. Banyaklah aplikasi sekarang, terlalu banyak. Dunia sekarang, anak-anak muda ada handphone, itulah dunianya. Persaudaraan pun menjadi renggang kerana handphone. Yalah, persaudaraan sepatutnya pada hari raya bersaudara, hari ziarah menziarah, tapi dengan ada handphone, saudara mara pun kenal tak kenal dunia hari ini. Itu tak tahulah bagaimana nak cara atasinya. Balik kepada puasa, itulah puasa sebenarnya. Kena ingat, bukan. Jadi puasa tu disebut bukan setakat tahan makan dan minum. Sebab itulah puasa ini dengan penuh keimanan. Penuh dengan keimanan. Penuh dengan khusyuk kepada Allah. Segala-galanya daripada jiwa raga kita sepenuhnya puasa bersama zahir dan batin. Zahir puasa, batin pun kena puasa. Dan dengan itu kita makin hampir terasa nikmat, terasa manisnya keimanan. Nak rasa manis keimanan, inilah musimnya. Itulah kelebihan Ramadan ini. Orang yang disebut halawatul iman, kemanisan iman. Nak rasa kemanisan iman itu ialah dengan puasa. Puasanya bila? Bulan Ramadan ini. Manisnya iman. Sukanya kita dapat berpuasa, boleh berpuasa. Bagaimana dengan orang yang tak dapat berpuasa? Tapi kita bersyukur dapat berpuasa dengan sebaik-baik yang semampu yang ada pada diri kita. Itulah makna puasa. Kelebihan Ramadan, kelebihan Ramadan ini, kelebihan antaranya ialah kitab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Begitu juga kitab-kitab Taurat, Zabur dan juga Injil, suhuf yang lain. Itu besarnya Ramadan. Ramadan ini, Al-Quran itu ialah tanzilun min rabbil fi kitabin maknun la yamassuhu al mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Turun, tentulah Tuhan pilih masa yang sesuai. Ramadan Tuhan pilih, bulan puasa diturunkan Al-Quran. Itulah antara kelebihan Ramadan. Yang lagi-lagi kelebihan Ramadan, apabila tiba Ramadan, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wasulsilatis syayatin. Apabila masuk dalam Ramadan, dibuka pintu syurga seluas-luasnya. Angin syurga kita sekarang ni seperti satu bilik yang penuh dengan hawa dingin. Apabila bilik itu terbuka, hawa itu terjah keluar. Jadi kita sekarang ni di bawah hawa syurga. Bawah hawa syurga kita sekarang ni, sebab hawa syurga itu turun. Nah, untuk beri keberkatan kepada kita. Kita ni insya-Allah kita semua ni ahli syurga. Angin syurga datang menyelubungi kita kerana pintu dibuka. Pintunya melambai-lambai di bulan apa? Bulan Ramadan sahaja. Dan musuh kita
alam ahadkum ilaik alam ahadkum ilayya ala ahab ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh kita nombor satu syaitan dirantai supaya kita ini meningkatkan keimanan sebulan, nak hadapi lagi 11 bulan. Itulah kelebihan Ramadan. Dan kelebihan Ramadan banyak lagi, ya, terlalu banyak Ramadan. Dan yang utamanya lagi ialah kelebihan Ramadan ini di akhirnya diberi satu hadiah, iaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu apabila dikira samalah banyak dengan 83 tahun. Umur kita baru 60 tahun. Dan kita beribadat satu malam melebihi umur kita 83 tahun. Tak diberi pada umat yang dulu-dulu. Tak diberi. Rebutlah Lailatul Qadar ini. Carilah 10 akhir. Nak cari 10 akhir bukannya cara kita pilih-pilih. 10 akhir itu ikutlah seperti Nabi. 10 akhir itu sama saja. Hari yang ke-21 sampailah hari ke akhir sama saja. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sama saja. Nabi mempertikatkan ibadat kepada Allah. Tentulah dapat. Pasti akan dapat. Tunggu setiap malam daripada 10 akhir itu mesti dapat, salah satunya mesti ada. Itulah di antaranya kelebihan Lailatul Qadar dan cara bagaimana untuk meraih Lailatul Qadar. Dan seterusnya, kenapa kita ini puasa pada bulan Ramadan? Kenapa tak bulan Rejab? Kenapa tak bulan Syaban? Kenapa tak bulan Syawal ke? Kenapa di bulan Ramadan? Ada kaitan yang pertama tadi, mengikut ulama kita itu Mahmud Shaltut, dia mengatakan kita diwajibkan puasa Ramadan ini kerana ayat Al-Quran dalam surah Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Maksudnya bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dan dia itu adalah hidayat, hudan lin-nas, petunjuk, dan Al-Quran itu menghuraikan petunjuk itu, hudan lin-nas wa bayyinatin wal furqan, dan menghuraikan petunjuk-petunjuk dan membezakan surga dan neraka. Membezakan furqan antara buruk yang baik yang buruk. Kalau kita nak mudahnya, yang membezakan surga dan neraka. Jangan ke neraka, datanglah ke surga. Pintu surga dibuka pada bulan Ramadan. Mengikut ulama kita, itulah sebabnya puasa ni diwajibkan pada Ramadan. Kerana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi kita menyambut Al-Quran pada bulan Ramadan, kita berpuasa. Berpuasa kerana bersyukur dapat kitab Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini tanzilun min rabbil alamin. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wa innahu laqur'anun karim. Wa innahu laqur'anun fi kitabim maknun la yamassu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran ini tidak disentuh kecuali orang-orang yang bersih. Orang yang bersih itu ialah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa seperti yang kita berpuasa. Kita bersih dari bulan Ramadan. Bersih, jiwa kita bersih, ruh kita bersih, akal kita bersih. Sebab kita kita kekal, kita kebalkan ke semua jiwa kita ini pada perkara yang dilarang tadi. Sebab kita tak mahu puasa kita kosong. Kalau mengumpat kosong puasa, kita tak mahu. Kita nak puasa yang sebaik-baiknya. Dan kita mahu dapat raih Lailatul Qadar. Sebab itulah kita diwajibkan pada bulan Ramadan kerana Quran. Kerana Quran diturunkan kepada Ramadan. Dan kita bersyukur menyambut Al-Quran itu dengan kita pun berpuasa. Kerana berpuasa itu bersih. Sebab nak sentuh Al-Quran ini, la yamassu illal mutahharun. Al-Quran itu disentuh oleh orang-orang yang bersih. Berpuasa ini bersih. Bukan setakat bersih fizikal. Berfizikal, roh zahir dan batin kita bersih. Kerana bila kita berpuasa, nafsu kita berjuang melemahkan nafsu kita. Nafsu kita itu akan menjadi tunduk dan lemah, dan kita dapat menguasai nafsu kita. Kerana nafsu itu akan menjadi segar dengan makan dan minum.
Seperti mana Nabi bersabda, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatasawwaj. Wahai pemuda, kalaulah kamu ini mampu berkahwin, kahwinlah. Kalau tak mampu kahwin, berpuasalah. Fa innahu wija. Kerana puasa itu adalah boleh menghalang kamu daripada melakukan perkara maksiat. Itu puasa. Kita dapat menemahkan nafsu kita. Nafsu kita ini kalau ikut hati selera nafsu, tak ada yang nak ajak kepada kebaikan. Semua nafsu ini ajak kepada keburukan kerana dia ditunggang oleh syaitan. Tapi dalam bulan puasa, nafsu kita ditunggang oleh Quran dan sunnah Nabi. Jadi kita bersyukur menerima Al-Quran dan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Itu mengikut pendapat ulama kita. Kenapa kita ini berpuasa bulan Ramadan? Dan seterusnya, mengapa kita diwajibkan berpuasa? Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Mengikut ulama kita diwajibkan berpuasa. Salah satunya ialah kita hendaklah kembali kepada asal kita, kembali kepada ruh kita yang fitrah, kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita ini bersih. Qad aflaha man zakkaha. Aisyah. Satu minit kita berpuasa kerana kita mau kembali kepada fitrah kita yang bersih. Ruh kita sebelum diciptakan ruh, Tuhan tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kamu? Ya, kami menjadi saksi. Bermaknanya semua manusia ini fitrahnya ialah Islam, kerana dia mengaku la ilaha illallah. Apabila kita berpuasa, kita kembali kepada ruh fitrah kita. Itulah tujuan puasa. Ruh itu bersih. Apabila kita dilahirkan, kita diiringi nafsu, diiringi nafsu dan juga rasa mahu melakukan ikut cita rasa kita. Apabila kita puasa, kita kembali kepada asal kita yang bersih, fitrah. Sebab itulah dikatakan, kalaulah orang kafir dia balik kepada Islam, kita sebut alhamdulillah, dia telah kembali kepada fitrah. Sebab fitrah asal-asalnya ialah la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah asal-asalnya. Itulah tujuan kita berpuasa. Jadi setakat itu dapat saya sampaikan. Yang baik itu hidayah Allah, yang buruk daripada saya. Kita tangguh sesi ini dengan sabda kafrah. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada AJK Masjid yang menyambut puasa dengan penuh ceria. Itu adalah sunnah. Menyambut puasa dengan penuh ceria dan gembira, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan sesi kafar, dengan tafsir kafar dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.